Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Pagi ini tajuk yang saya dapat adalah Salatu al-Musafir. Dengar. Salatu al-Musafir. Solat mereka yang safar. Maksudnya solat ni untuk orang yang musafir sahaja. Selain pada itu ada sedikit pengecualian. Ada beberapa jenis masalah boleh jamak, tidak boleh qasar, tetapi tidak pergi mana-mana. Duduk di rumah, duduk kat hospital, ada bahagian-bahagian dia. Sekiranya tak jelas boleh jamak ke tak boleh jamak, boleh qasar ke tak boleh qasar, juga tidak tahu cara, jawapan dia senang saja. Tasadduq jamak, tasadduq qasar, itu paling selamat. Kenapa tak jamak? Boleh ke tak, apa-apa tak tahu. Kenapa tak qasar? Tak erti. Kali pertama buat jamak, campur zuhur dengan asar, jamak takhir 2 rakaat, campur 2 rakaat, 1 salam, takbiratul ihram sekali saja. Anak ni. Ni contohlah. Kamu solat apa ni? Kejadian ni 3 bulan 8 96. Ingat kita tarikh tu. Yang apa ni? Jamak dengan qasar. Buat apa dulu? Zuhur, asar, okey, tak ada masalah. Salam sekali je, kena salam 2 kali. Saya salam 2 kali tadi. Salam kanan tu 2 kali. Takbiratul ihram tu 2 kali. Buat zuhur, bagi salam 2 rakaat. Buat asar 2 rakaat, bagi salam. Bukan campur gue sekali. Awak buat macam ni. Ni kali pertama saya buat. Tak betul lah. Jadi senang faham, senang cara nak buat kerja. Tasadduq jamak, tasadduq qasar kalau tak faham. Bila dah jelas, tolong buat. Saya akan perinci sikit-sikit lah. Mereka yang musafir ni, yang jarak dia kalau Padang Serai pergi Rostaq tu boleh lah. Sebab macam rumah sampai tempat kerja Rostaq dulu, yang tu 95 km. Tak ada masalah. Dan tentang jarak tu, berapa jauh dia, para ulama selisih sampai 20 pendapat. Tak larat nak cerita 20 pendapat. Kedah, kalau siapa singgah RNR atau paling senang nak masuk tol Sungai Petani Utara, ada tempat solat sebelah kanan, ada orang solat kecil je. Tempat ambil semayang pun dalam tu lah. Di situ kalau solat nak susun sah macam kita sini tak boleh. Kau lah nak susun kalau solat 2 orang dengan seorang imam, nak buat 2-2 makmum kat belakang tak boleh. Sebab tempat dia sempit, kita kena pandai-pandai lah. Okey, kalau tengok kat situ 92 km. Dan kalau di Perak, fatwa sana 80 km. Dalam kitab saya 83 km. Ada setengah tempat 17 km. Maksudnya ustaz hak mengajar ni pun tak satu pendapat. Sama juga murid hak mengaji ni pun faham dia bukan sama. Faham tak? Contoh faham tak sama, pagi kemarin saya selalu pesan, jangan jawab soalan kalau tak confirm. Sat lagi nak perbetul susah. Macam kita buat rumah lah,
Tak reti buat, tak usah dak buat. Kalau nak buat, kena pergi elok. Kalau buat silap, nak buat lain susah. Soalan kemarin, perempuan, Ustaz, mula tanya isteri pasti mai. Kalau nak pergi raja, kawan ke mana tak tahu. Ayat semayang ni basuh tangan kiri itu sunat. Saya kata wajib. Tak, saya mengaji, ada ustaz mengajak sunat. Ayat semayang kanan saja, kiri tak payah, sebab kiri sunat. Saya kata, Masya Allah, susahnya. Awak kan buat kerja jenis macam ni. Ustaz tu cakap macam ni kot. Ayat semayang, basuh kanan wajib, basuh kiri sunat. Ustaz tu nak abang, basuh kanan kiri wajib, tapi basuh kanan dulu baru kiri sunat. Bukan basuh kiri itu sunat. Faham tak? Basuh kiri kanan, basuh kiri sunat. Dua-dua ni wajib. Hak ni dulu baru hak ni sunat. Hak ni baru hak ni makruh. Dua-dua serentak makruh. Telinga sunat. Kalau buat macam tu serentak sunat, buat satu-satu makruh. Dak hak saya faham sunat. Tak ada siapa pernah abang kata sunat basuh tangan kiri. Ya Allah, kena mengaji. Okey, berkaitan kita nak solat ni, cara saya cerita lagi buka soalan lah. Macam saya tak boleh buat jamak dan qasar di rumah yang saya duduk. Tak boleh. Cikgu Zul tak boleh buat jamak dan qasar di rumah. Melainkan kalau rumah tu bukan menjadi kediaman dia dah. Contoh dia macam mana? Duduk Pahang ke tentera, dapat tukar main Sungai Petani, rumah sana kena kosong. Kosong masa duk angkat barang apa semua tu, nak singgah solat di situ tak ada masalah apa-apa. Berkaitan orang musafir ni ada dua, solat jamak, satu lagi solat qasar. Yang tidak boleh qasar sama sekali adalah subuh dengan maghrib. Itu senang. Yang tak ada jamak, yang tak ada qasar, solat subuh. Jamak tak ada, qasar tak ada. Yang ada jamak, tidak ada qasar, maghrib. Yang ada jamak, yang ada qasar, zuhur, asar, isyak. Tu pun jaga-jaga. Tidak semestinya boleh jamak, maka boleh qasar. Bahkan banyak tempat boleh jamak, qasar tak boleh. Lagi buka soalan pakat tanya. Siapa tanya ada hadiah apa dia tu? Tak ada, tak sedia. Okey. Pertama, jarak kena bagi cukup. Yang kedua, mesti perjalanan tadi bukan untuk maksiat. Tapi yang tu pun khilaf para ulama. Pergi tengok bola tu bukan dapat pahala. Bahkan tengok orang tak tutup aurat, pakai seragam, kaki nampak panjang. Boleh tak jamak, boleh tak qasar? Saya hormat sangat. Orang pergi tengok bola Kedah ke siapa lawan kat Lostar, dia solat dia berhenti, nak buat apa ni? Saya nak solat zuhur dengan asar. Okey, maghrib isyak. Sebelum masuk stadium kami solat dulu. Jamak qasar, ya, cantik. Dan kamu tengok bola saja, kamu tang jamak qasar kamu ada buat, mazhab kita tak boleh. Tapi mazhab Hanafi boleh. Sebab dalam perjalanan tu maksiat tak berlaku. Di sana baru nak cerita lain, maka boleh kita ambil pendapat ringan kat dia, maka dia boleh jamak, dia boleh qasar. Maka kalau pakai lebay, tengok bola, kalau tak solat tu wuduk. Wuduk. Macam hari Jumaat, musafir pakai lebay, orang sembahyang dia tak sembahyang, wuduk. Walaupun dia tak sembahyang Jumaat, tak apa, dia musafir, tapi bila dia pakai lebay, orang tengok wuduk. Isyak ni sama juga. Tikan buat ikut, kedai buat ikut. Padang Serai ni banyak sangat. Siabak ke kat polis,
Semua kedai jual handphone ada gerai macam kedai emas tu, semua jual nombor ekor, ambil tindakan. Dia kata, susah lah Ustaz. Awak, kalau kita ambil tindakan, kita kena tindakan. Faham tak? Kalau kita ambil tindakan, kita kena tindakan. Senang je kena tukar tempat kerja. Tak apa, boleh bergerak banyak sikit. Kedai nombor ekor saja kalau salah. Okey, dia bukan nombor ekor tu, nombor biasa ni judi dah tu. Yang pertama, jarak kena cukup. Nak pi tu mesti jangan apa? Jangan ada maksiat dalam perjalanan, jangan. Sekiranya niat nak merompak, dia lock start tu. Sampai Sungai Petani dia insaf, silap, buka-buka radio, kena radio ikim. Lah, merompak tak boleh, maka dia bertaubat. Maka jarak yang dikira adalah baki tu cukup tak untuk pergi lock start, untuk pergi perlis sana, cukup tak 2 marhalah. Faham? Faham tak? Okey. Berbeza mereka yang tidak Islam kemudian masuk Islam dalam perjalanan. Contoh ada kita buat misal Padang Serai lah semua. Padang Serai nak pergi perlis ke, lock start ke, dia orang hebat lah. Kemudian sampai satu simpang jalan, dia tengok, loh, aku duk sembah ni orang buat. Tengok lah, duk katok, duk buat apa semua kan. Ish, aku ni cerdik tapi sembah benda yang orang buang, ada yang orang sembah. Maka dia masuk Islam. Sah Islam, dia ucap kalimah syahadah. Maka jarak yang dikira bukan jarak dia Islam, tapi jarak dia keluar rumah. Berbeza tak? Sebab al-Islam yajubu makana qablahu. Islam dia tarik atau dia hapuskan benda-benda sebelum. Macam orang masuk Islam, solat hak sebelum dia tak kena ulang dah. Tapi kita hak yang baru insaf ni, baru fikir nak solat, hak lama semua kena qada. Okay. Bagi mereka yang faham dah sikit, jamak banyak sebab, qasar satu sebab. Apa dia qasar satu sebab? Mesti musafir tu berlaku. Yang saya abang syarat utama tadi apa dia? Jarak cukup, tujuan jangan maksiat. Ada jamak, ada khasar. Ada khasar tanpa jamak. Terkadang kita sembahyang jamak tidak sah. Jamak apa ni? Tak ke mana-mana saja nak jamak, tak boleh. Dia kena ada safar. Tetapi jaga takut silap ni, kita musafir boleh qasar, boleh jamak sekiranya cukup syarat. Tetapi jamak boleh berlaku pada sebab-sebab yang lain. Yang pertama, sebab safar. Yang kedua, sebab hujan. Hujan lebat, tapi mesti solat berjamaah. Datang kat surau ke kat masjid, rumah agak jauh, solat maghrib atau solat zuhur, hujan turun lebat. Kalau balik rumah nak main pula susah. Imam buat pengumuman, tuan-tuan jangan balik lagi. Kita akan solat asar, kita akan solat Aisyah berjamaah tanpa qasar. Sebab kalau balik nak main pula susah. Itu namanya solat jamak kerana hujan. Yang tu tak ada masalah, tak ada khilaf. Yang khilaf sikit, orang yang sakit boleh tak jamak qasar cerita lain. Orang hak sakit tu, sakit ada banyak jenis. Sakit gigi tak boleh jamak, sakit gusi tak boleh jamak. Hak jenis sakit nak urus diri tu tak boleh. Macam tentang kaki pun, ada tengok ada kaki orang duk timbang, tarik gusi, tarik itu. Ish, kesian sangat. Nak makit mana tak boleh, berak kencing semua orang buat. Solat jamak boleh ke tak? Mazhab kita tak boleh. Kerana apa? Kamu tidak musafir.
mazhab kita nak jamak, nak qasar, musafir mesti berlaku. Tidak ada jamak, tidak ada qasar melainkan kena ada safar. Mazhab kita agak nak kata apa? Keras sikitlah. Ketat. Macam tu. Tak boleh nak buat apa? Habis nak buat macam mana orang ni kesiannya, dia sakit nak bergerak payah. Dah ambil ayat semayang, minta tolong siapa-siapa. Waktu zuhur, solat zuhur, waktu asar mayang asar. Maghrib isya macam tu lah. Kalau nak jamak juga mazhab Syafi'i boleh. Sekiranya macam ni. Kalau zuhur 1:05, asar kata 4:30, lebih kurang lah. Okey, jangan solat zuhur awal waktu. Kata asar 4:30, pukul 4:25 tu semayanglah zuhur. Semayang zuhur 4:25, elok bagi salam, asar pun masuk. Maka ambil asar campur dengan zuhur. Zuhur hujung, asar awal. Maghrib hujung, isyak awal. Jamak tanpa qasar. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain boleh, mazhab Syafi'i pun lagi boleh. Nak buat jamak dalam satu waktu tak boleh. Faham satu waktu. Solat zuhur nak tarik asar mai, tak boleh. Solat zuhur nak tolak pergi ke asar, tak boleh. Sebab kamu tak musafir. Berat tak? Orang yang sakit tak boleh urus diri, berak kencing semua, anak-anak kena buat ni beratlah. Di rumah hospital sama. Situasi yang macam ni menyebabkan para ustaz, orang yang duk mengajar ni beri pendapat kedua, ambillah mazhab Hambali. Tu kata tukar mazhab kekeh yang macam ni bagus. Banyak orang tak solat disebabkan ustaz bagi pendapat tak boleh jamak. Tak apa, saya tak semayang kalau macam tu. Saya tak semayang, saya nak pergi tengok bola. Kalau semayang jamak tak boleh sebab tengok bola, tak apa, saya tak semayang, saya qadha. Lebih baik dia semayang tanpa qadha. Mazhab Hambali ada kes dia macam hujan juga. Hujan lebat nak balik main pula pakai dah. Orang yang sakit tak boleh nak urus diri. Adik-beradik datang ziarah, mak solat kan belum zuhur? Dah. Jom mak saya bawa pergi bilik ayah. Basuh, kencing, berak lebih kurang lah. Pernah jaga orang sakit kan. Dia pun tak ada malu lah kan. Berak kencing apa semua ikut dan. Mak kencing, ayah kencing, kita pun duduk tunggu dia beralih belakang sikit macam tu lah. Mak, saya datang waktu ni. Isyak saya lagi, baru abang datang pergi lihat jaga adik-beradik. Mak biar semayang, mak tak boleh ambil, saya tolong ambil. Mak lah pukul 2 mak. Mak solat zuhur 4, tak boleh qasar. Sebab qasar mesti safar. Mak buat jamak takdim. Okey, maghrib isyak mak buat jamak takhir. Jadi isyak dengan maghrib jamak takhir, zuhur dengan asar jamak takdim. Masa lapang tu mak bebaslah buat apa-apa. Boleh kerana sakit. Atau kita yang tak boleh nak tinggal pesakit dia terjun getih. Memang sakitnya ni apa dah tinggal jatuh. Kencing berak ikut dan. Hak jenis macam ni kalau orang tu masih mukallaf, kita suruh dia buat solat jamak takdim atau jamak takhir. Nampak kalut sangat zuhur tak dan, buat jamak takhir. Nampak maghrib isyak, nampak raya segi lewat sangat, buat awal. Tu kena pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Tak musafir, tak apa, boleh jamak tanpa qasar. Juga kes-kes yang lain, pihak doktor yang rawat pesakit bukan Dr. Indra Lutfi, bukan Dr. Kamal, bukan Dr. Nur Ashikin. Ni sebab misal ni. Sebab kes Dr. Gigi ni, dia kecil. Pakcik balik dulu atau tunggu saat saya nak solat ketiga dah ni, lagi kita sambung. Sebab dia tak kecemasan. Ada doktor tak cabut kisah saya mati lagi doktor? Tak ada. Tetapi setelah cabut pendarahan banyak sangat, nak kena itu ni, nak kena pergi hospital, itu cerita lain.
maka pembedahan ataupun hak besar-besar ni, hak jenis maraton ni, hak besar ni, hak kes ni kes berat, belah perut berat. Lu nak ambil batu karang kat belakang ni berat. Pembedahan bahagi dua budak kembang siap tu berat tu. Buang terburung kepala, saya lagi nak buang kanser, nak buh balik apa semua buat. Hak jenis dahsyat-dahsyat kadang sampai 6 jam. Belum doktor pun rolak. Kan? Kita tengok tak pembedahan. Hak lain boleh tengok, tapi hak yang gaji kepala tak boleh tengok. Hak gaji kepala. Ha? Tak tengok alam TV. Hak lepas ambil gambar. Tak boleh tengok Kerat kaki boleh tengok kerat kaki. Tak boleh Gaji kepala ni memang tak boleh Mana ada orang berani masuk dalam. Doktor tu dah hati kering Doktor hati kering kita boleh tengok. Tak boleh. Pembedahan yang macam tu ni doktor nak tinggal boleh tak? Bahaya, risiko dia bahaya. Duduk tengok jenis macam tu. Zahak mungkin kita buat jamak takdim, tak apa, tak saya tengok keperluan lah. Pembedahan 2 sampai 8 malam, jamak takdim. Pembedahan 12 sampai pukul 6, jamak apa dah? 2 sampai pukul 6 jamak takdim. Kalau 2 sampai pukul 6 kita banyak takdim. Kalau pukul 12 sampai pukul 6 jamak takhir. Pandai-pandai lah. Tengok kes lah. Sebab apa doktor gigi tak boleh? Sebab kes dia kecil. Juga Termudin, orang masuk jawi ramai sangat, buat mana ni? Sampai ke petang kita tak apa, saya jamak. Tapi dia boleh jamak kalau dia mai pada jauh. Dia Termudin import banyak. Mai pada Perlis sana boleh masuk, boleh. Tapi Termudin hak tempatan ni tak boleh lah. Faham tak lah? Jadi orang jamak ni mungkin kerana dia safar, mungkin kerana dia sakit, mungkin kerana hujan, mungkin kerana jaga orang sakit, juga kes-kes tertentu bagi pihak polis, pihak keselamatan yang memang mereka tak boleh tinggal, nak pergi semayang tak boleh tinggal, tak boleh, memang tak boleh. Ataupun contoh duk kejap penjenayah pusing, pergi meratong lokok, nak habis dah ni, nak berhenti semayang dulu ke macam mana? Kan? Abang dekat orang hak kita kejap, apa jangan pergi mana kami nak semayang Ustaz? Tak boleh. Tak boleh, jadi buat macam mana? Ikut dia. Dahak terkeluar waktu, maka sebelum keluar waktu kita niat nak buat jamak takhir. Ini nama dia jamak sekali sekala, yang khilaf para ulama mazhab kita tak boleh, haram, tapi pendapat Ibnu Abbas sah, tapi jangan buat selalu. Tak ada, jangan buat selalu. Pilihan raya takut pengundi hantu mai. Aku beralih tak boleh. Contoh, ikut SPR bawa peti undi. Ikut sebab ni hak orang telefon saya lah. Kalau kita berhenti semayang, peti undi tu mungkin berkurangan, mungkin bertambah. Faham tak? Ada orang buang, ada orang tambah. Ni wallahu alam lah orang telefon tu abang. Ni orang panggil jamak sekali sekala, termasuk juga kes mak ayah nak dapat menantu. Suami dapat isteri, isteri dapat suami. Hak ni banyak, hak ni pendapat Datuk Seri Qaradawi, jamak sekali sekala lah. Masa kahwin dulu tak mayang lokok, ke-3 ni. Ke-4 tu tengok duk tantu tak pergi ke mana, tu jamak takhir. Ni tuan rumah kenduri pakai baju Melayu hak poket ada luar ada dalam. Han tak pergi sembahyang. Jamak sekali sekala. Ustaz Fahmi Zamzam kata boleh. Saya pula kata boleh, tapi saya kata orang kata boleh. Bukan saya kata. Dr. Qaradawi kata boleh. Faham tak? Maka kadang-kadang ni orang main rumah kenduri, mereka tak kenal pengantin, mereka kenal kita. Faham tak? Tengok mana bapak pengantin tak ada, lepas pergi macam tu.
Rugi dah Datuk Tan Sri makan kenduri balik free. Rugi ya. Itu contoh dah. Dia faham lah. Maka untuk jamak ni pasal tak masuk lagi. Untuk jamak ni hati-hati. Untuk jamak takdim Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, kita niat nak jamak takdim ni, nak tarik hak selepas mai sebelum tu dia kena berlaku dalam solat. Contoh dia solat Zuhur, Allahu Akbar, paling bagus niat nak jamak Asar, tarik mai Zuhur masa takbir. Masa takbir tu niat siap-siap. Sekiranya ada penyakit wah, tahu wah ni bahasa Arab, jadi bahasa Melayu tak? Wah payahlah. Allahu Akbar, niat solat Zuhur, niat solat Maghrib sahaja. Kemudian niat sebelum bunyi kum, salam kum hujung tu, jangan kata kum saja. Sebelum bunyi kum belakang tu niat tarik Asar, aku tarik mai Zuhur, Isyak tarik mai Maghrib. Tarik mai dalam waktu duduk sembahyang tu. Tapi beza sikit melencong tajuk. Untuk solat qasar, niat nak qasar dalam takbir tu. Dalam takbir Allahu Akbar, jangan bunyi ba lagi. Ba tu tak bunyi lagi, dah niat qasar Zuhur tu. Rupa-rupanya niat qasar ni dia berlaku dalam setiap takbir solat. Bila dah Allahu Akbar kan, lupa niat qasar, jawapannya selesaikan. 4, tak boleh dah bab 2. Selesai tu dah. Untuk orang yang jamak takdim, yang paling baik Allahu Akbar, niat Asar tarik mai Zuhur. Dia mai Zuhur ni. Niat Isyak tarik mai Maghrib. Okey. Adapun qasar, tak sah jamak tu campur lagi. Jamak boleh niat tak mana-mana. Tapi selepas takbir atau masa takbir, masa doa iftitah, niat nak tarik mai. Lintah di hati. Lintah di hati. Sebelum bagi salam, lintah di hati. Hak paling baik masa takbir. Adapun niat nak qasar kena berlaku dalam takbir setiap solat. Dan boleh tukar niat qasar kepada tamam, tidak boleh tamam kepada qasar. Allahu Akbar, niat qasar nak tukar bil tamam silakan. Tapi bila niat tamam nak tukar bil qasar tak boleh. 2 ke 4 tak apa, jangan 4 ke 2. Adapun jamak hak takhir, dia waktu Zuhur kita relax. Tak sembahyang apa. Tengok jam. Ni biasa dalam perjalanan. Naik nupi kok kering. Tapi Kelantan. Pernah minum tak? Milo Bing. Milo Pen tak nak. Milo air. Pergi Kantamu ni baru tahu. Rosong tu nama tempat rupanya. Orang Terengganu dia tak makan nasi, makan ropok. Kedai ropok berlembak-lembak. Kita nak naik lebah ya, nak naik banyak titik orang 60 km. Ropok tak masuk lagi. Tak boleh sembahyang. Tu nak jumpa stesen minyak tu nak turun bawah nama apa? Jeli mana? Jeli. Turun tu stesen minyak belah Kalteng belah kiri. Depa rajam jalan kot. Nak naik tu duk kekak minyak kena buat cukup. Ketak minyak tu dia turun, berapa nak sampai ni? Dalam masa naik kereta tu ni macam mana kita ni? Lorok tak sembahyang ni. Nak naik Banjaran Siti Masa. Allah. Nampak gaya kita ni banyak masalah dah ni. Nak buat macam mana? Masa tu jam 4.20. Niat jamak takhir. Niat jamak takhir ni mayang tak buat. Tapi niat nak tolak Zuhur atau Maghrib kepada waktu yang kedua sebelum waktu pertama habis. Faham tak? Sebelum waktu pertama habis. Minimum dia macam 5 minit lah. 4
4.25, semua pasang niat kita nak buat jamak takhir. Turun sana, ataupun naik ke apa tu, ke restoran Titi Wangsa nama apa dah. Tapi yang tu setengah orang dia tak suka makan, santau banyak kat tu. Tak tahu, saya pun tak makan biar semayang. Okey, tak apa. Sampai di semayang apa? Semayang asar dengan zuhur. Buat zuhur dulu atau asar dulu tak kisah, sebab jamak takhir paling bagus zuhur dulu baru asar, ikut turutan waktu. Ada setengah orang dia buat asar ikut tuan punya waktu. Demikian juga maghrib waktu pendek, niat nak solat maghrib dengan Aisyah campur dalam waktu yang kedua. Campur dalam waktu yang kedua. Jadi jamak apa tu? Jamak takhir. Masa kita niat tu, kita tak ada ayat sembahyang. Mungkin kita duduk dalam jamban, berak kencing apa semua, tengok jam 4.25 ni nampak gaya tak ada dah. Niat nak buat jamak takhir. Kan duduk dekat wakaf Cik buka waktu malam Nabi wakaf Cik ada hotel RM49 tapi wakaf Cik kita maghrib tak semayang lagi ni, sini pergi sana jarak cukup tak? Cukup lah, 300 km lebih. Tak apa, kita buat jamak takhir. Lagi masa balik duduk kat hotel lagi, kita buatlah jamak takhir. Maghrib 3, Isyak 2 ke 4. Orang Melayu kita wajib buat 2. Tahu tak wajib buat 2? Mesti confirmnya dia tak akan buat 4 punya. Rugi. Faham tak? Jadi nak niat jamak takhir dalam waktu solat tapi tak solat. Faham tak? Dia tak solat waktu, dia solat waktu yang kedua. Jamak takdim, niat nak buat jamak tadi dalam solat tu sendiri. Faham tak? Okey. Dengan hati-hati. Kadang-kadang kita ni naik kereta tak tengok jam, dok je tengok minyak kereta habis dah lagi, tak turun lagi ni. Kira keluar sekali lagi stesen minyak pertama, minyak apa kubur. Faham tak ni? Takut sekali lagi minyak habis. Tak apa. Okey, tengok-tengok jam. Allahu Rabbi. Asar masuk dah. Faham tak ni? Tak niat lagi nak semayang jamak takhir. Lupa. Maka zuhur menjadi qadha, asar sat lagi menjadi tunai. Faham tak? Dia bukan jamak hak tu, tapi nampak semayang macam jamak. Okey. Hak lagi dahsyat lagi. Semayang maghrib dengan Aisyah terlepas. Contohnya perjalanan yang jauh ni, zuhur asar dah semayang dah. Sampai dekat hotel, tak larat lah. Sat lagi lah, pukul 4 lagi mungkin semayang maghrib dengan Aisyah. Buka-buka mata pukul 6.30 pagi. Orang yang subuh habis dah. Maghrib terlepas dah. Maghrib qadha, Aisyah qadha, Aisyah boleh buat 2. Sebab kita masih musafir. Kita duduk musafir lagi, tak putih lagi. Dan sekira qadha Aisyah, qadha qasar. Qasar. Syarat kita duduk musafir. Sekiranya balik sampai kat Kedah dah. Baman mayang Aisyah tak semalam? Lah, tengok tak tu. Sampai di rumah dah. Aisyah tu tak boleh buat 2, kena buat 4. Sebab dah sampai rumah. Dan masih boleh buat qasar lagi. Nak buat macam mana? Start kereta, pilih start pula. Sehingga kita semua macam ni. Faham ni untuk orang hak kira sangat-sangat. Dia boleh buat. Dia buat qasar lagi sekali. Faham je lah? Tak faham? Dia jadi macam tu. Dia kampung dia kot ni kot. Ni balik salam dia As-Salawi tu. As-Salawi. Okey, jadi jelas tu dah. Rupa-rupanya solat yang kita terlepas kita boleh qasar. Demikian juga kita dengan syarat dia solat itu kita tinggal masa tu kita musafir.
Adapun umur 45 baru main masjid. Ya Allah. Pernah tengok tak orang jenis tak mau mengaji? Pernah tengok tak? Tok guru mana main mengajar? Syekh dah zaman main mengajar. Dia tak piu. Duk sembang. Tapi bagus. Oh bagus. Baru ni saya pergi mengaji kat Sungai Bengkok. Ada syekh pada Yaman. 3 orang main mengaji puas. 3 orang mengajar ni. Lepas isyak puas. Sampai simpang 4 Padang Serai tu. Kona kiri. Saya tak nampak jalan mana. Saya tidur apa saya tak tahu. Sampai Pematang Durian, tempat jual kayu buruk. Loh, ni Pematang Durian. Baik. Ke Nayan hak jual kayu belah sidang. Ya Allah, boleh nak ke aku balik. Patah balik pula. Mungkin satu pagi. Tak nampak pula simpang 3 nak masuk taman. Lajak pula. Konak pula. Bila pun nak sampai ni. Tuh. Hak syok ni bagi tak mengantuk je. Pergi Sungai Bengkok. Dia pergi burger. Assalamualaikum. Kata, saya nak tanya soalan boleh? Dia kata, depan sikit lagi. Saya tanya lagi soalan. Saya nak tanya soalan boleh? Depan sikit lagi. Tok Syekh sampai dah. Boleh jawab soalan saya tak tanya lagi. Memang nampak ramai pergi. Mereka yang tak pergi. Faham tu nah? Okey. Umur 45, 50, 60 baru cari tikar sembahyang, nak sembahyang. Tak boleh khasar walaupun dalam perjalanan. Sebab solat hak dia tak solat 45 tahun dulu ni berlaku masa dia tidak musafir. Dia tak musafir. Maka sekiranya dia ni musafir pergi mari kerja tu kan, buat lori 40 tahun tak semayang baru rasa nak solat. Semua solat tadi dia boleh qasar, jamak tak boleh qasar boleh. Maka semasa dalam perjalanan dia boleh qada. Awak tak qada di rumah, qada rumah 4, qada kat musafir 2. Untuk kes hak orang yang musafir lah. Kita duduk Padang Serai tak pergi mana ni tak boleh buat qasar. Jelas yang tu nah. Baki sikit lagi masuk, lagi buka soalan. Untuk solat yang qasar ni, safar adalah wajib, tidak ada langsung solat qasar, mereka mesti safar. Safar mesti berlaku. Maksud dia, sekiranya kita duduk di sini tak pergi ke mana, qasar tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Orang sakit kat hospital ambil sembahyang payah, qasar tak boleh berlaku. Doktor yang duk rawat pesakit, bedah pesakit, tak ada nak tinggal pesakit, safar tak berlaku, qasar tak boleh berlaku. Bahkan bukan tu sahaja, sesiapa yang meninggalkan Padang Serai pergi destinasi dia, Kuala Lumpur ke manakah nak pergi mana-mana, start kereta tak hidup. Nah, Cikgu Zul, isteri duk kata tukarlah ambil kereta baru, ambil Grand Livina panjang sikit. Nak ni pasal duk belilah Alphard tu 4 segi macam kotak. Orang kata lah, dia orang duduk dalam kereta, kotak pi dalam syok. Contohlah ni reka bagi faham. Start kereta tak hidup. Tahu tak hidup. Masa tu 12.30. Panggil keri, kena keri pomen. Tak tahu dulu kerja dekat belakang masjid. Dulu kerja dekat, tahu tak Abah. Dia direct sama dengan kedai tayar Toyo. Sebelah tu ada kedai apa atau dia pek ayak apa semua. Lepas tu ada kedai jual nombor ekor. Tapi kedai handphone jual nombor ekor. Jumaat buka Sabtu apa? Jumaat Sabtu apa? Sabtu Ahad, Selasa Rabu. Dia hari Isnin dia tak buka. Bertengok tahu. Bapa tak buka sebab jual nombor ekor. Dia main. Alhamdulillah boleh start. Komen main start boleh kan? Start hidup. Gaya nak bergerak penuh. Tu imam masjid, tu imam surah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi. Lohak masuk lagi. Masuk dah.
maka boleh buat jamak takdim bukan di rumah dalam perjalanan Sungai Petani ke kan kat Sidang ke mana ke, tetapi Zuhur tadi tu singgah semayang di mana-mana pun, Sungai Petani ke, nak pergi Kuala Lumpur kat Bagan ke, Sungai Buloh ke mana ke, Zuhur wajib buat 4, asar boleh buat 2. Sebab keluar dari rumah. Sebab kita nak keluar rumah tu, Zuhur masuk dah. Maghrib tak ada masalah, Maghrib senang, Maghrib kot mana pun 3. Tu Zuhur. Kita nak keluar rumah aja, lalu kot Masjid Padang Serai, Zuhur masuk. Maka kerana tu, siapa-siapa yang nak buat jamak dengan pasal hak kira sungguh ni. Hak kira sungguh. Cepat, penerbangan cepat. Cepat. Awak yang kalut sangat ni. Cepat. Faham tak cepat apa? Dia likan apa tak? Likan apa? Dia likan waktu. Takut selagi duduk dekat sepuluh berat tu, azan lohor. Bila azan lohor apa dah? Lohor berapa? 4. Kira apa tu? Faham tak ni? Boleh faham tak ni? Faham. Alah, saya sendiri ada niat nak buat jamak qasar lohor. Kadang ada kelas petang pergi lewat. Pusing beli barang apa semua kan. Anak lu start nak barang apa. Lah minyak dah bagi. Kalau tak balik pun minyak azan. Jawapan dia apa dah? Zuhur 4, asar 2. Maka sekiranya singgah kat Sungai Petani, saya solat Zuhur 2 rakaat. 2 rakaat. Zuhur tu tak sah dah. Kena buat 4. Asar yang saya solat selepas solat Zuhur tidak sah juga. Sebab syarat nak buat jamak takdim, Zuhur sah baru asar sah. Sebab masa kita buat jamak takdim, Zuhur dulu baru asar. Bila Zuhur tak sah, asar waktu masuk lagi. Waktu tak masuk lagi jamak takdim. Oleh kerana Zuhur tak sah, asar juga tak sah, dia ambil habis. Sebaliknya, kalau kita pergi singgah mana-mana, kita buat jamak takhir, kita buat Zuhur 4, asar 2, betul? Kita buat Zuhur 2, asar 2. Zuhur tak sah, asar sah. Sebab apa asar sah? Jamak takhir memang waktu asar. Zuhur tak sah sebab apa? Sebab Zuhur 2 mana boleh, dia kena buat 4. Hai mana boleh? Payah ni. Benda jamak qasar ni nak abang. Petang kemarin, kalut-kalut mandi nak pergi bakar arang. Tok Syekh jabat agama. Qadi ni kira orang pandai tak? Dia ni kalau telefon mana boleh tak setengah jam tak sah. Kalau dia telefon setengah jam pakai tak siap apa. Dia. Kalau kita WhatsApp tak kena duit. Kalau kita mesej kena duit. Kita kira sikit tak apa. Sebab dia raja telefon. Sambil-sambil naik kereta, tekan telefon biar bunyi nada dance ni, tutup cepat-cepat. Dia tak makan duit. Okey, tak apa. Lagi dia telefon tu. Telefon. Noh, daripada simpang tu lah, tang Toyo tu. Sampai Pinang Tunggal. Telefon. Sampai Pona Taman Jati, pasal malam. Oh, ni. Tahu tanya apa? Ustaz, anak ni mai ke Sungai Petani, ada meeting sikit, nak pergi Kulim ziarah kawan. Anak boleh jamak qasar? Sebab Kulim dengan Padang Serai jarak tak jauh. Saya Sungai Petani sini pun tak cukup. Saya kata kamu mai pada Jentera kan? Boleh? Oh, bukan kira daripada Sungai Petani no. Tak. Sebab apa Sungai Petani? Sebab saya singgah Sungai Petani. Kamu singgah berapa hari? Malam je lah. Terus. Lah, duduk Padang Serai ke? Yang aku duduk Kulim, dah singgah rumah. Tak payah singgah, saya kalut. Rupanya dia nak confirm, takut dia silap. Itu perkara agama tu. Maka kita hak yang kadang buat, kadang tak buat ni macam tu kena bagi faham. Dan ada juga orang keliru, dia tak mau buat solat maghrib berjamaah disebabkan dia kata saya jamak dengan Aisyah, semayang jamak tak boleh ikut imam semayang
maghrib di tempat orang, awak tak mau buat. Oh, iya. Tak, saya jamak. Jamak tak boleh ikut orang nak semayang tamam. Kata, ni lagu merapu sungguh. Saat nak abang, maghrib kalau semayang tamam berapa rakaat? Ya, ya. Maghrib kalau semayang qasar berapa rakaat? Ya, ya. Qasar ada ke maghrib? Ada. Maghrib kalau ada lah. Maghrib tamam 3, qasar pun 3. Mana ada maghrib melainkan 3 rakaat? Jadi kamu semayang maghrib, imam semayang maghrib, masalah tak mana? Kami jamak, kami qasar. Qasar mana boleh ikut maghrib? Qasar kamu tu semayang apa? Semayang Aisyah. Aisyah tak kira semayang sendiri je lah. Ya Allah, kata apa ni? Oh, iya. Dia tak buat maghrib. Sebab apa? Dia buat asyik. Semayang maghrib ikut imam tempatan. Sekali lagi orang dah semayang habis, pisah diri pergi tak mana di luar sana ke, iqamat orang jangan azan. Azan orang lari habis. Sebab waktu tak masuk lagi. Okey. Iqamat semayang Dhuhr, semayang Aisyah 2. Timbul soalan pula. Sebenarnya macam ni, hak kami mengajilah. Kalau maghrib tamam, Aisyah kena tamam. Ya Allah, kata susahlah macam tu. Maghrib mana ada qasar? Dah, kalau maghrib 3, Isyak kena buat tamam. Sebab bila ikut imam taman maghrib, Isyak lagi kena buat tamam juga, kena buat 4, tak boleh buat 2. Cik, oi. Maghrib memang tamam. Saya nak tanya Ustaz, adakah syarat nak sah solat qasar jangan semayang maghrib bersama imam yang tamam? Tak ada. Tak ada, ini keliru. Sama juga kita ni baru ni hak singgah kat Bayan Tinggi Wangsa tu. Semua semayang asar tak ada berjemaah langsung. Semua sendiri-sendiri sedangkan tempat tu tempat orang musafir. Tempat orang musafir tak ada siapa, semua ambil semayang sendiri. Tamu seorang. Singgah kat depa, tandas depa macam tandas. Faham tak? Tandas macam tandas. Faham tandas macam tandas? Apa dia? Kotak satu lagi tandas macam ruang tamu. Tu lain pula. Lain pula. Saya pun nak semayang ni ikut siapa? Semua semayang sendiri. Ada seorang tu nak takbir. Tapi tanya dia, qasar. Qasar. Dia kata saya semayang asar. Tak apa. Sebab saya ni lokak semayang dah. Tinggal asar saja belum. Okey, tak ada masalah apa-apa. Ikut. Allah Akbar ikut. Dalam pilih rupanya menyesal. Tak menyesal apa? Imam ni jenis sokok. Bau kuat. Imam sokok ni. Tak apa nak buat kot. Tapi bagi lepas pada habis semua, bagi nombor telefon tahu, okey nanti kita buat soal jawab apa-apa semua bagi. Orang menjaga minyak wangi sebab tu dia bisa rokok tak apa. Okay, tak apalah, selesai. Maknanya maghrib dengan Isyak tu selesai. Zuhur dengan Asar dia ada jamak, dia ada qasar kan? Macam tu. Dan ada kes berlaku seorang hamba Allah daripada isteri satu jadi 2 isteri, anak dah umur 3 tahun. Setiap hari Khamis dia akan ada pasal niat dia nak musafir pergi Kuala Lumpur. Rumah ada 2 biji, kalau tak 1, Kuala Lumpur 1. Okey. Orang tanya dia, hantar semayang tu kok? Hari ni PKL. Faham tak? Rumah isteri nombor 2. Buatlah siap-siap. Sekejap saya semayang lah. Hang tu pergi balik Kuala Lumpur tu duk jamak selalu. Bukan jamak saja, qasar pun sekali ya. Lohok lagu mana? Dah musafir lohok 2. Lohok 2, masak mesti 2, lohok penuh. Oh dia. Lohok mana boleh buat 2? Lah musafir kenapa tak boleh buat 2? Hang start kereta okey apa? Okey 2 lohok masuk lagi. Pernah tak berlaku ke 2 lohok tak masuk lagi? Lohok ke 2. Lohok tu kena buat 4.
Hai, musafir dua. Lohok memang musafir boleh buat dua. Kalau kamu keluar daripada pekala start ni sebelum masuk waktu Zuhur, kamu keluar Zuhur masuk dah. Tengkap. Ustaz dengan ustaz tengkap tu. Musafir boleh buat dua. Kau ni kata tak boleh buat dua. Hang keluar daripada sini Zuhur dah masuk dah, lepas semua lagi pula. Lama-lama ke ustaz telefon. Apa tengkap apa? Ni Tok Syekh ni mayang Zuhur 2 rakaat, 2 duduk di sekolah lagi. Mana boleh. Bang tak lama dah kau buat raja tu. Awak kasar lama dah buat raja tu. Jawapan dia, solat Zuhur kamu tu tak sah. Kena buat 4. Sebab kamu keluar rumah, keluar ustaz, Zuhur masuk dah. Sekiranya kamu buat jamak takdim kat Gurun ke Batu Urus ke, Zuhur tu tak sah tau. Asar pun dia tarik sekali tak sah. 3 tahun, bukan 3 tahun daripada anak, tak ada sampai anak mak 3 tahun. Allah semua. Faham tak ni? Tetapi kalau hari tu kamu galik sikit, kamu semayang jamak takhir. Jamak takhir, Zuhur 2, asar 2, Zuhur tak sah, asar sah. Kalau dia buat jamak takdim, Zuhur tak sah, asar sah. Jamak takdim, Zuhur tak sah. Zuhur dua-dua macam itulah. Buat jamak takdim, Zuhur tak sah, asar tak sah. Sebab asar tak sah sebab apa? Sebab Zuhur tak sah. Jamak takhir, asar sah, Zuhur tak sah. Maghrib Isya tak timbul masalah. Saya buka peluang pertanyaan. Semua sentuh sikit-sikit saja. Dia macam orang menega ikan dalam patung itu, sikit-sikit saja semua. Nak buat model menega kena pergi dekat bola Kedah. Okey, soalan Cikgu Zul Raja Musafir. Okey. Okey, terima kasih. Soalan yang baik, Cikgu Zul bagi hadiah. Katalah pagi ni pagi Jumaat ni. Kalau baru ada seorang berumai. Ni pagi apa? Dia tak pagi Sabtu. Dah lah nampak contoh. Beza sikit ya. Ni contoh ni. Katakan ini matahari. Dia tak mai lagi. Dia mai. Dan ni apa dia? Tinggal. Sebab apa? Beza sikit ya. Jadi faham. Sekiranya ni pagi Jumaat, ikhtiarlah kalau tak mau sembahyang Jumaat, keluar sebelum azan subuh. Dan jangan telefon untuk pilih. Untuk pilih Padang Serai semua kena suara dia kan. Okey. Untuk pilih. Dengan azan ni pun nak keluar. Ada tak mau? Yang penting nak keluar pada rumah. Kalau macam hari ni subuh 6 1 minit kan. Hari ni kena keluar sebelum masuk waktu solat subuh. Sekiranya masuk dah subuh, azan belum, jawapannya Jumaat tu wajib. Kalau nak kereta kena melencong keluar solat Jumaat. Tidak ada pilihan. Melainkan dia musafir yang kereta dia, bas dia orang bawa. Yang dia terpaksa keluar pukul 8 pagi. Nak naik kapal terbang, nak pergi tu naik umrah tu. Hak tu cerita lain lah, nak buat macam mana. Tak ada kes orang nama apa tu? Aman Jaya. Dia ni rumah dia ada orang gaji perempuan. Tak kahwin lagi. Cikgu Zul berani tak ambil orang gaji tak kahwin lagi? Berani. Kawan nak telefon saya tadi, dia kata aku tak berani sebab apa? Mula ambil orang gaji 2 tahun kemudian tak balik tuan. Susah. Kita duduk di rumah tak pasal-pasal kita kena keluar. Isteri pergi ke sekolah. Kita cuti hari tu. Tinggal kita dengan amah kita, bibi. Tak jadi kerja kan. Pergi duduk kat masjid. Awak duduk masjid. Amah ada rumah. Tak payah apa pergi nikah dengan amah tu. Ini contoh ni lah. Okey, jadi kalau dia musafir tu hari Jumaat, kalau kes yang umrah itu cerita lain. Tak boleh nak elak. Kalau dia keluar rumah, subuh dah masuk, wajib solat Jumaat. Hak Aman Jaya tu dia ada amah. Dia heran lah. Puak mentua dia rajin main rumah dia.
Puak mentua dia bini mati. Faham? Rajin lah. Mai rumah aku dah pasal pok. Tak tahu. Gerak sangat mana. Amah dia kata, saya mau cuti. Mau cuti balik Indonesia 1 bulan. Okey, boleh? Boleh. Setahun sekali balik boleh. Kemudian amah dia bila balik, puak mentua dia tak main rumah dah. Telefon pun tak dapat. Ish, bagus sungguh bapak mentua. Cukup sebulan nak kena ambil amah kat Indonesia. Nak kena ambil lah Indonesia nak main puak Pulau Pinang. Telefon puak angkat. Aku telefon Indon, puak aku angkat, puak mentua angkat. Rayuh satu taman kata aku menikah dengan amah malu. Kalau menikah semua tak apa. Dia ni lah telefon. Ustaz, saya ni ada klien saya lah Kuala Lumpur. Nak cari pelanggan ni, kami bawa lah nak pergi memancing. Hari Jumaat saya tak pilih hari lain. Dok hari Jumaat tak boleh, kamu kena sembahyang Jumaat. Dok lepa tu masalahnya tak kena Jumaat. Saya ni lepa Kuala Lumpur mai awal lagi. Kan payah mana kamu keluar ke 4.30 duk kat Pulau Kedah ke apa tak naiklah pun. Kamu orang Sungai Petani ni. Payah ha? Kalau payah pergi cari hari lain. Kamu ajak sikit hukum kat depa tu. Bila keluar katakan hari Jumaat, tak kira berapa pun, Jumaat tu satu wajib nah. Jumaat tu boleh buat jamak dengan asar, tapi orang Wahabi dia tak bagi. Okey. Sampai Kuala Lumpur pukul berapa? Yang penting maghrib kan belum. Sekiranya maghrib belum masuk. Hari itu hari tabat misal kalau kata hari Jumaat lah. Kemarin sampai. Okey. Malam Sabtu semalam kira dah semalam. Jadi Sabtu, Ahad, Isnin 3 hari lah. Jumaat tak kira sebab Jumaat hari kita berjalan. Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Selasa balik sebelum maghrib. Boleh kira tak? Sabtu, Ahad, Isnin 3 hari. Selasa dengan Jumaat tak kira. Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa tak kira, Jumaat tak kira. Sebab Jumaat hari berjalan, hari Selasa hari nak balik. 3 hari. Boleh berjambak panjang lah. Berbeza hari Selasa nak balik lepas maghrib. Maka bila kita kira Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Oh, macam tu ke? Sampai Kuala Lumpur jamak qasar semua tak boleh. Bukan solat 3 hari boleh tak? Semua tak boleh jamak, semua tak boleh qasar. Dalam perjalanan saja. Dan bila nak balik pada Kuala Lumpur, nak balik main Padang Serai, tak boleh kita jamak qasar di hotel, kita kena keluar pada tempat yang kita duduk. Hak ni jenis hak kita tahu bila kita nak balik. Kadang kita beli tiket dah. Tapi khusus lah Ustaz, macam khusus 5 hari tu. Kita tak ada jamak lah. 5 hari kena tengok. Duduk di Kuala Lumpur tu berapa hari? Tanpa kita kira hari sampai hari nak keluar. Tu pun geng-geng ustaz ni pun dia banyak jenis. Banyak taklid. Saya ingat masa periksa atas stam dulu ni 13 hari. 13 hari. Kira umur ustaz yang umur 52 apa dah. Hari ketiga minum teh, awak teh rasa kopi tak tahu. Dia teringat nak balik rumah. Faham tak? Mula-mula dia perlu nasi lok korang. Dekat-dekat nak balik dia perlu lok nasi tak makan lah. Geng-geng ustaz. Bila pergi Kuala Lumpur 13 hari jumpa Jumaat tak? 13 hari jumpa Jumaat tak? Jumpa. Kita nak pergi Jumaat, mereka tak pergi sembahyang. Oi, Jumaat. Dia ustaz kata apa? Hanafi. Tahu Hanafi apa dah? Hanafi boleh jamak, boleh puasa 14 hari. Apa 14 hari? Relax. Saya apa? Yoi, Hanafi. Kami pergi mayang dulu lah. Okey, pergi dulu Syafi'i. Faham tak ni? Saya pula, kami pula tak boleh. Sebab bila sampai Kuala Lumpur niat 13 hari,
Sampai-sampai jamak tak boleh, qasar tak boleh sebab lebih daripada 3 hari. Kalau lebih 3 hari tak termasuk daripada hak awal hak akhir, itu cerita lain. Faham tu lah. Jadi ni pandai-pandai lah.